Kan? Bagi penerangan. Dekat dalam masjid ni, kita buat ceramah ni bagus. Kita buat ceramah ni. Kita ceramah kitab, fiqh, kita baca tentang syariat, kita belajar tentang Quran Sunnah, ilmu hadis, bagus semua. Tambah juga tentang isu-isu semasa. Contohnya, panggil penceramah untuk terangkan tentang isu transgender. Beritahu. Apa masalahnya? Apa kesannya pada masyarakat? Tu panggil pula eksekutif halal. Cerita tentang halal haram makan ni. Hari-hari telan macam-macam. Kau tahu tak? Dengarnya ada babi tau kat situ. Biarlah babi-babi lah, janji sedap. Ada juga tak tu? Ada tuan-tuan. Yang food hunter ni tak boleh tengok viral, semua nak makan situ. Viral nak makan sini, tak pernah tanya halal tak tu. Kadang tak tanya pun. Mana? Tak apa, tak tahu tak apa, makan aja. Ada pula macam tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Maknanya wajib pastikan halal. Bukan hanya main tadah saja, kan? Dan begitu juga dia juga adalah merupakan institusi sosial yang mana menjadi benteng terakhir untuk perpaduan umat Islam. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia amal Islam, selagi mana dia faham Islam, selagi mana dia amalkan cara hidup Islam, maka wajib baik dengan dia. Itu je lah. Itu je Nabi ajar. Lain pada tu Nabi tak ajar. Dia bukan parti sama dengan kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Dia Jawa ke tak sama macam kau. Dia tak Jawa kan, dia Bugis, kau jangan baik dengan dia. Pun Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Nabi ajar kita suruh baik dengan semua. Malahan dengan Yahudi pun Nabi buat baik. Cuba fikir. Sepatutnya Islam ni bagi contoh yang baik. Tapi masalahnya, itulah satu-satunya doa Nabi yang masih belum makbul sampai hari ini, iaitu nakkan umat Islam ni berbaik-baik. Itulah yang paling belum lagi. Berpecah-pecah makin teruk, tuan-tuan. Ya. Ini bukan camah politik ke, bukan. Tapi makna nak beritahu tentang pentingnya persatuan, kesatuan umat Islam. Itu sebabnya di masjid dah tempatnya. Kita tahu kan tentang macam mana umat Islam satu dengan yang lain ni bersaudara, kita tahu. Bila tanya tentang konsep kejiran, Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi bilang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya tak baik dengan jiran, tak beriman orang tu. Nak tahu beriman tak beriman, suruhlah ni budak-budak yang buat banci tu pergi survey jiran-jiran ni. Dia suka takkan kita? Aku okey dengan jiran aku. Kau sendiri cakap. Kau tak tanya jiran tu lagi, dia macam mana? Saya memang menyampah sikit dengan dia tu. Kenapa pula? Kalau basuh apa? Kalau dia basuh kereta, airnya menjadi air sabun tu semua pergi kat rumah saya. Nampak? Ada. Lepas tu dia ni dia tanam pokok besar-besar. Lepas tu daun kering semua pergi kat rumah saya. Dah lah buah mangga tu sebiji pun tak bagi. Dia kata nampak. Kita nampak benda tu macam biasa je kan. Lepas tu bakar sampah, asap ni semua ke rumah. Pening kepala saya. Hari-hari bakar sampah. Tak pernah datang sampahnya. Saya pernah masa saya bekerja dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya menghadapi masalah. Ada satu jiran tetangga ni, dia bela anjing. Dia bela anjing 40 ekor dalam rumah dia. Kawasan tu kawasan Melayu lah. Kawasan Melayu. 40 ekor. Dia jenis ni pencinta haiwan. Binatang-binatang yang ada, yang anjing liar ni semua dia ambil, dia bela. Rumah teres. Bukan rumah teres tengah pula tu. Disebabkan dia bela anjing ni, 2 rumah kanan kosong, 2 rumah kiri kosong. Orang tak sanggup duduk. Setiap petang dia bawa anjing-anjing ni pergi kat taman permainan kanak-kanak, dia lepaskan anjing dekat situ. Budak-budak tak boleh main. Masa tu saya lah jadi pengarah undang. Saya jadi pegawai undang, bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah, minta satu perintah kacau ganggu. Minta perintah kacau ganggu, maka
mahkamah arahkan supaya kacau ganggu ni dihapuskan. Bagi tempoh dekat dia, dalam tempoh 14 hari untuk clearkan anjing pada rumah. Kalau tidak, dia akan ambil satu perintah termesti, iaitu akan datangnya unit penguatkuasa, datang untuk tembak anjing tu sekor-sekor. Jadi sekarang ni dia pun suruh, dia pun balik. Bila balik, dia bawa pula anjing ni pergi tempat lain, taman yang lain. Dah penduduk taman sana bising, bergaduh-gaduh, dia bawa balik semula ke rumah tu. Dia bawa balik semula ke rumah tu, maka kita pun minta lah pada mahkamah court order. Mahkamah pun arahkan supaya laksanakan perintah tu, pergi tembak. Masa tu dia sempat bawa lari berapa ekor anjing, tinggal dalam 10-11 ekor. Tembaklah tu. Esok tu keluarlah muka saya dengan muka bos saya sebagai pembunuh anjing. Tiba-tiba datanglah Persatuan Pencinta Haiwan tu ke pejabat. Dia kata, dia cakap, kita sebenarnya kalau boleh jangan bertindak ganas dengan haiwan. Kita perlu ada sifat berperikehaiwanan. Ada sifat tu sekarang. Ada ke benda tu sekarang? Jadi sebenarnya bukannya kita nak tembak pun. Tu sebabnya akur tempat duduk. Kalau kau betul-betul sayang, cari satu tanah. Nak bela sangat, kan? Jaga. Bukan tak boleh. Ada satu hamba Allah ni, ada satu orang ni, manusia ni, dia beli satu rumah banglo dekat kawasan hutan. Dalam tu dia letak 3-4 ekor anjing tu. Dia letak dalam rumah banglo tu, tak ada orang duduk, memang anjing dia saja. Makanan semua dia hantar, ada orang hantar lah. Dahsyat tak dahsyat? Lepas tu ada jiran mengadu, anjing ni menyalak bising. Apa dia buat? Dia pergi buat operate buang ni, anak tekak anjing tu. Ya Allah, saya kata, senyap anjing tu. Macam-macam tuan-tuan sekarang ni. Itu sebab saya kata. Tapi bukan itulah ceritanya. Tapi nak tunjuk ni, masyarakat ni benteng. Itu sebabnya kenapa masjid ni benteng? Sebab orang datang semua elok, tak ada pun tengok. Malam ni ceramah kan, dia kata muslimin muslimat dia jemput hadir. Ada dia cakap hanya golongan T20 je boleh datang, tak ada kan? Tak ada, semua boleh datang. Semua boleh datang dengan ceramah. Betul tak? Imam bila baca doa, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua, yang tak datang pun dapat doa sekali. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah pada diri aku dan jemaah yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pergi matilah. Tak ada. Doa untuk semua. Tu sebab orang yang tak datang masjid jangan sombong. Orang tak datang masjid jangan sombong. Aku tak datang masjid, aku hidup aku lagi senang daripada jaga masjid tu. Jangan sombong. Barangkali kamu tu senang sebab doa dalam masjid ni. Semua yang imam, yang makmum kadang bukan faham kat pun. Amin ya Allah, amin. Yang amin ya Allah tu dalam hati, cepatlah imam oi. Macam tu lah. Ya tuan-tuan. Tu sebabnya kadang-kadang kita tengok, tu yang kita cerita pasal kenduri tahlil dengan kenduri tahlil arwah ni kan. Ada orang yang salah hari bulan ni sibuk kata, siapa buat tahlil semua neraka. Ya Allahu Akbar. Kita buat kenduri tahlil. Buat kenduri tahlil, dia kata apa? Tak patut buat sebab apa? Menyusahkan tuan rumah. Siapa suruh susahkan tuan rumah? Tuan rumah yang nak masak. Dua pahala yang paling besar sekali dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Betul? Tapi kalau tak mampu buat, jangan buat. Panggil aja orang masjid buat tahlil, tapi kami tak siapkan makan. Okey je. Ingat imam tak datang. Imam datang. Kadang-kadang imam yang syorkan, tak apalah, tak payah susah-susah, buat kat masjid aja. Benar, betul, boleh buat. Siapa kata mesti macam ni? Kepala lembu mesti ada seekor. Ada tak? Kemudian sup ekor mesti siapkan ni. Nasi goreng, kawan-kawannya nasi goreng jantan. Nasi goreng jantan maknanya ada telur. Ada sebut macam tu? Tak ada pun. Tak ada. Jangan buat fitnah. Kan? Kita ni, kalau kita buat tahlil pun, kita zikir.
Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak zikir. Kalau tak sebab tahlil kat rumah, belum tentu zikir banyak macam tu. Kalau tuan-tuan nak belajar zikir panjang, datang lagi 9. Kena tahlil tu dah hilang-hilang lutut baru doa. Iya, pergilah kat pondok Syekh Murtada tu, pergi tengok zikir panjang-panjang. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Semua 30 tu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang last sekali, afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tu yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah, seorang tu dah tinggi dah. Yang seorang tu dah bonek dah tu. Tapi betul, kalau tak sebab tu belum tentu lagi kat rumah buat banyak macam tu. Dia hujung tu la ilaha illallah, al-fatihah. Lagu. Kata arwah Syekh Murtada dulu, arwah mufti di 9 dulu, zikir dia panjang, barulah berbaloi lauk kat dapur tu. Ini masak udang galah, zikir sikit dia. La ilaha illallah 30 kali, la ilaha 33 kali, la ilaha illallah, al-fatihah. Yang belakangnya akan macam mana kan? Datang masjid kan? Malah masjid juga adalah pusat bantuan. Kalau kita tengok masa PKP hari itu kan, masjid banyak jadi pusat untuk bagikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Orang susah datang masjid, kita pun buat apa nama tu, gerobok rezeki. Ada orang hantar gula, hantar tepung, hantar beras, hantar macam-macam. Saya pun sendiri hari itu masa nak pergi kan, kita berketua keluarga boleh keluar beli barang dapur, boleh pergi. Nak beli barang dapur tu sampai kat roadblock tu, kesian tengok polis tu. Kesian betul. Berpanasnya, ya Allah, kesian. Berapa orang ni? Ada 5 orang ustaz. Oh iyalah. Okey, saya gerak dulu ya. Okey, baiklah ustaz, pergi. Sampai kat pasar raya tu belilah. Dah beli barang, saya bungkuskanlah nasi ayam 5 bungkus. Sampai dekat situ, balik dah ada 8 orang pula. Sudah. Dia baru nak tukar shift. Sudah, sebab salah pula lah. Bagi pandai-pandai lah Syekh, aku tengok tadi 5, tak tahu dah bertambah pula kan. Ya. Polis ni pun ada yang faham. Ada tu siap bagi toilet mobile toilet tu, yang toilet bergerak tu, kesian dia orang jaga. Kita masa tu punya tension ni. Dengan ini diumumkan bahawa perintah kawalan pergerakan dilanjutkan. Kita maksudnya lanjut lagi, kita marah kan. Kau tak tahu polis tu pun pening kepala jaga roadblock kan. Tu belum cerita lagi yang ikut jalan dalam tu dengan bangganya, alhamdulillah dapat lepas roadblock kan. Itulah dia macam tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok dalam bab masjid ini, pentingnya kita faham masjid inilah umat Islam akan menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa. Itu sebabnya sebut salah satu daripada kesempurnaan ibadah tadi, ikhlas. Ikhlas ni kita buat, kita tak mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia, tak ada. Yang kita harapkan hanya dari Allah saja. Siapa yang ada masalah, kadang-kadang kan, ya Allah, apalah, macam mana nak selesai masalah ni. Tapi datang masjid, insya-Allah jumpa masalah, jumpa jawapan untuk masalah tu. Lepas tu kita salam kan, kita dah habis semayang tu, dah habis doa, walhamdulillahalamin, kita sallallahu ala Muhammad, salam, terjumpa. Jumpa kau yang kawan ni, dia boleh tolong selesaikan masalah kita. Nak tanya kau sikit lah, apa pandangan kau? Kawan ni rupanya bekerja dekat IWK. Masalah dia, jamban dia dah tersumbat seminggu, terapung, berenang-renang ke tepian. Macam tu
Jadi dia jumpa kawan ni, kecil punya hal lah, nanti aku tolong. Contohlah, ada perkhidmatan pembentungan, dia boleh bantu. Kadang kita nampak masalah tu kecil dekat kita, tapi besar dekat orang lain. Itu je, kan? Itu sebabnya kalau kita tengok penyucian jiwa dan ketenangan jiwa bila kita ikhlas, salah satunya adalah ada majlis-majlis yang bermanfaat. Ya? Dan kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, lelaki yang tidak dilalaikan pula oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari di mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Selain daripada fungsi ibadah ini, dia juga ada fungsi sosial, percampuran pergaulan masyarakat. Tak kira taraf, tak kira apa latar belakang, semua boleh baik. Ada yang Jawa, ada yang Bugis, ada yang keturunan dayang-dayang pun ada keturunan awang pun ada. Macam Samsul Debat, ayahnya Minang, maknya Jawa. Itu sebab muka saya ni ada macam Pan Asia. Jawa campur Minang, jadilah Janang, bantai lah kan. Tapi kita bercampur, sama aja, sama. Kan? Saya pakai baju kuning pun dah kena tegur dah tadi. Kuning malah gini kan. Macam mana? Kan kebetulan. Tak ada apa pun. Bukannya saya ni ada darah raja, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tetapi kita ni sama aja. Sama aja di sisi Allah. Ya? Dan kalau kita baca khutbah terakhir Nabi, Nabi kata apa? Sesungguhnya umat Islam dengan umat Islam yang lain ni sama. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Macam baru-baru ni kita melaksanakan, macam hari ni pun masih lagi dalam hari tasyrik kan, kita menyertai ibadah korban. Masjid ni berapa ekor? Berapa? 3 ekor. Semuanya sapi. Semua sapi. Ada wartawan tanya saya hari tu. Wartawan daripada majalah Nona. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Sekarang ni lembu dah kurang. Saya kata banyak tepi-tepi jalan. Saya kata, tak, maksudnya lembu korban. Dia kata kat masjid dah kurang dah orang buat korban. Saya kata bukannya masjid kurang buat korban. Bukannya kurang buat korban tu maksudnya orang tak sertai korban. Sebab sekarang ni trend masyarakat sekarang, taman-taman perumahan baru banyak naik. Bila taman perumahan baru banyak naik, mereka sibuk buat surau masing-masing. Bila dah ada surau masing-masing, kadang-kadang di surau tu pun buat korban dah. Jadi itu tidak bermakna umat Islam yang menyertai korban tak ramai. Malahan lembu sekarang ni berebut. Jangan main-main. Lembu tu menggigil dalam kandang tu. Ramai orang nak sertai korban. Tapi di sini masih harganya okey lagi, saya nampak. Ada yang berapa harga sini? 8,000 seekor. Maknanya satu bahagian 700. 1,000 lebih pun ada. La ilaha illallah. Mahal jugalah. Di Semenanjung kebanyakannya 800 ke 850 satu bahagian. Hari tu di Limbang murah kebau. Sebab dia susah nak jumpa lembu. Dekat roundabout itu ada satu tugu gambar kebau. Nak tunjuk berapa banyaknya kebau kat sana. Dia kata lembu kena import, dia kata. Sapi kena import. Tapi kebau lebih murah. Saya masuk satu bahagian, satu ekor itu baru 5,500 ekor kebau. Murah lah. Tapi yalah, tak kisah. Tapi orang yang menyertai korban, mana ada faedah dunia? Dia cakap dengan saya, apa faedah dunia korban? Tak ada. Yang mungkin dapat faedah dunia sikit, mungkin dapat orang yang jual kebau dengan lembu tu. Tapi kita yang beli dapat apa? Kan? Paling kuat lah kalau orang nak faedah dunia tu, orang nak tunjuk dalam media sosial, itulah faedah dunia. Alhamdulillah, selesai juga ibadah korban hari ini. Saya telah menyumbangkan seekor kerbau kepada masjid ini. Kawado. Ajar betul. Dia siap ayat ujung tu kawado tu. Kan? Sama sekali daging dan darah tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan dan ketakwaan.
Itu yang sebenar-benarnya. Kan? Kalau tak mampu masuk satu bahagian, ambil seko. Macam tu. Jangan tak masuk. Macam inilah, tak mampu ambil seko, ambil satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, kau datang ke masjid, kau tolong lapah-lapah. Tak mampu lapah, tolong timbang daging tu. Tak mampu timbang, tolong packing kan. Tak mampu, ambil yang packing tu, hantar ke rumah orang yang memerlukan. Tak juga mampu, kau beratur ambil bahagian kau berambus dah balik. Payah sangat. Orang ikutlah kemampuan masing-masing. Kan? Payah betul. Kan? Masuklah bahagian, rugi. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tahu. Ikut amalan masing-masing. Masa tu hina betul kita. Ada yang naik tunggangan. Mana yang naik satu, yang ambil satu bahagian tu mungkin tunggangan ni tak sempurna lah. Nak bahagian tu je kau tunggang, agaknya lah. Gelak orang perempuan. Betul lah. Kan? Kalau yang kambing lah. Tapi masa tu kita akan tahu betapa bermaknanya tunggangan tu. Dan kalau kita nak tahu, orang yang tak masuk tu pula ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang merangkak, malahan yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Muka dekat bawah, kaki ke atas. Kita jalan kaki ayam pun teruk dah rasa. Bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal aja. Ini tajuk lain ni. Nak tahu sambungannya? Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV tak kan? Itu tajuk lain lah. Tapi nak beritahu hari akhirat ni, nak membezakan tu orang datang masjid. Puaslah buat pengumuman kepada siapa yang berhasrat nak menyertai ibadah korban, datanglah segera daftar. InsyaAllah kita menerima bayaran ansuran. Sampai bayaran ansuran tanpa faedah. Kan? Tak mampu Ustaz, tak mampu. Macam mana tak mampu? Astro full package. Kau bayar RM250 sebulan. Kalau kata 1,000 lebih pun tadi, 5 bulan settle. Astro boleh bayar. Top up internet. Hari-hari top up internet. Nak tengok YouTube. Iya tuan-tuan dan muslimin. Itu sebabnya kita fikir balik ayat tak mampu. Sebab Nabi kata, barang siapa yang diberikan kelapangan, diberikan kemampuan untuk menyertai ibadah korban, tapi dia tidak menyertainya, maka usahlah dia hampir kepada tempat solat kami. Nabi sebut bagi penekanan. Benda lain kau boleh buat, tukar sport rim tiap-tiap bulan. Hisap rokok, cuba tengok berapa banyak rokok sekotak tu berapa. Kau main lagi. Harga rokok tu pernah naik melambung dah. Satu kotak tu berapa? Yang Dunhill 20 tu berapa? Berapa? 17-40 sen. Siap 40 sen tu mana? 17-40 sen. Biasanya tahan berapa lama? Sehari kau. Ada seorang kawan saya, dia jenis rokok tu bersambung tu. Habis tu masuk bakar. Habis tu sambung. Satu hari dua kotak. Satu hari 2 kotak. Bayangkan 17-40 sen kali 2. RM35 sehari. Seminggu berapa? 70, 140, 200. Bayangkan berapa ratus seminggu tau. Contohnya, saya jumpa di Pulau Pinang, Masjid Simpang 4. Simpang 4 Pulau Pinang sebelum masuk jambatan kedua. Dekat dinding tu ada signboard, ada tulisan dekat dinding tu. Fatwa pengharaman rokok. Dalilnya ayat Quran, hadis. Yang best tu ada seorang pakcik tu, dia baca sambil hisap rokok. Itu yang aku tak tahan betul. Dia boleh baca sambil relax dia baca. Aduh.
Itu cakap orang Malaysia ni kau jangan main-main. Dia Malaysia boleh. Kau tak tahu. Pening kembali tuan. Kan? Jadi sejarah mencatatkan bahawa peranan telah dimainkan oleh masjid pada zaman Nabi ialah menjadi tempat motivasi dan komunikasi. Kan? Dan kalau kita tengok siapa sahaja dalam satu ayat, bagaimana dalam satu hadis, siapa sahaja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah akan menyediakan untuknya jamuan dari dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Cara terbaik nak ajak orang ramai marakan masjid selain daripada kuliah-kuliah ialah pemimpin-pemimpin masyarakat turut sama mengimarahkan masjid. Semua pemimpin kena datang. Kepimpinan melalui tauladan. Datang maka orang lain pun ikut. Bukan hanya pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk juga CEO rumah tangga. Suami datang bawa isteri dengan anak-anak datang. Macam budak-budak ni kan, yang budak-budak kecil ni, alhamdulillah dia datang. Biasakan dia datang ke masjid. Nanti bila dah besar dia tak rasa pelik datang masjid. Ini kadang-kadang bila dia datang masjid, kita marah dia. Apa main-main ni? Pergi balik. Menyibuk aja sampai ketua budak tu tak datang masjid. Sebab kena halau. Tu sebab dekat rumah pun kena pandai. Ayah tengah semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anak tu panjat. Dah macam ni dah bapak ni. Aduh, budak ni. Maka ibunya ambil, tarik, nak solat kan, cuba tengok macam mana ayah solat, cuba buat. Pandai macam tu lah anak mama. Contoh. Ini nak pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu, waktu semayang je main jauh. Sebab dia budak, kita kena faham. Lain lah kalau waktu ayah dia semayang, mak dia yang panjat. Itu memang patut kau halaukan jauh. Tak faham bahasa namanya orang tua tu. Faham? Macam tu. Ya tuan-tuan. Budak-budak ni kita kena pandai ambil ni. Nak ambil hati dia, nak pandai nak attune-kan dia.